Okey, baiklah. Kita berada di segmen yang terakhir untuk membincangkan tentang peranan Institut Sukan Negara dalam memperkayakan atlet kita untuk mencapai kejayaan yang besar dan kejayaan yang cemerlang di pentas antarabangsa terutamanya Tamasya Sukan Olimpik. Sebelum kita berehat tadi, Haris ada bercerita tentang pengalaman beliau ketika berada di Australia. Bagaimana pihak di sana mengatakan bahawa kita ni masih lagi muda dalam aplikasi sains sukan tapi kita sudah semakin menghampiri pingat emas. Betul? Lebih kurang. Okey. Okey, jadi masih negara yang muda untuk mengimpikan memenangi pingat emas. Okey, jadi mungkin saya tak berapa setujulah dengan pandangan Australia tu because walaupun kita muda tapi kita hampir menang pingat emas. Hampir betul. So adakah kita hampir menang pingat emas tu berdasarkan kepada dream yang baru semalam? I don't think so. Mungkin dream yang dekat 10 tahun yang sudah. Chong Wei mungkin dream of pingat emas tu semasa dia start camp bakat kebangsaan tu. Jadi, no, I'm not going to debate ini. Tapi apa yang Haris sebut tentang the second part tu, tentang bagaimana cara makan pun di-applykan dalam tu, itu satu yang menarik yang kita orang-orang sukan ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam sukan, bukan saja di ASN, even di Majlis Sukan Negara, di MSSM dan sebagainya, memperjuangkan perkara ini. Bahawa, even though yang YB Menteri pun pernah sebutkan, sains sukan tidak jadikan sebagai satu culture sebenarnya. Di Malaysia, di peringkat bawah lagi sekalipun. Kalaulah amalan menggunakan gym setakat nak beat the body, itu yang dijadikan sekarang ni trend dekat arah itu. Betul. Bukannya nak pergi gym body untuk improvekan certain part of the body to perform well dalam sukan. Jadi ini yang saya rasa yang good point by Haris punya point tadi, bahawa even though kalau kita talk about pendidikan jasmani, kita nak anak-anak kita ni berjalan dengan betul. Dia boleh fleksibel dengan betul. Kalau dia jatuh pun dia tahu bagaimana nak bend diri dia, macam mana dia nak fleksibelkan diri dia supaya dia boleh avoid the injury. So ini adalah basic motor skill learning yang telah kita push sejak dulu lagi, dan dalam pendidikan jasmani sepatutnya diadakan sebagai satu asas motor skill learning kepada bukan saja budak yang potensial in sport, cross the board semua anak-anak. Dan kita akan dapat avoid dari segi costing of injury punya treatment dan sebagainya. Jadi kita nak kalau anak kita dikejar oleh anjing berlari dengan betul, instead dia tak lari dengan betul, kalau orang Kedah panggil ditokak oleh anjing dia. jadi yang ni yang saya rasa benda ni is culture lah. Jadi bila culture tu yang lain, mungkin I think it's time now untuk kita fikirkan bahawa padang bola yang sepatutnya mesti lengkap dalam sekolah baru, gimnasium dan sebagainya, itu mungkin next in line lah. Selepas ni yang perlu kita ni, dan pihak pihak kementerian khususnya YB Menteri sendiri telah nampak benda ni. But Syafawi, that's a different debate altogether lah. I think itu patutnya pergi ke arah yang lebih basic. Kalau kita bawa anak-anak kita ke padang misalnya, regangan-regangan tertentu apa yang perlu dibuat sebelum bermain badminton, sebelum jogging. Jadi itu pun macam jadi itu budaya lah. Jadi I think masyarakat Australia, I think most of them berbudaya, kalau kita tak kata berbudaya sukan yang tinggi, memang dia lah. Berbudaya saintifik pun memang dia juga. Dan kita ni budaya sukan pun mungkin belum sampai lagi, apatah lagi budaya saintifik. Jadi ini yang saya rasa is a good point by Haris tadi. Okey, baik. Pakar sains sukan yang ada di ASN sekarang ini mencukupi ataupun kita perlu import pakar sains sukan dari luar negara, macam mana? Saya rasa kita perlu berdepan kenyataan di sini bahawa apa yang dinamakan pakar. Kita ada pegawai sains sukan, tapi mungkin kita belum ada cukup kepakaran tentang sains sukan. Jadi nak kata dia pakar tu, dia must be something about pakar tu sendiri. Siapa pakar tu sebenarnya? Jadi kat sini kita kena tengok, kita ada pegawai-pegawai sains sukan, tetapi walaupun belum mencukupi, for example di Institut Sukan Negara kita ada 67 pegawai sains sukan berbagai-bagai bidang. 67 sementara di peringkat negeri kita ada 11 satellite center di seluruh negara. Kita hanya ada 43 pegawai sains sukan. Seluruh negara? Seluruh negara. Satu jumlah yang kecil? Jumlah yang kecil untuk cater for the whole program. Di peringkat remaja, belum lagi cerita di peringkat sekolah. So we are going into the school now to create the culture sebagaimana yang YB Menteri harapkan, supaya kita dapat create the sport science culture di peringkat sekolah sukan negeri. Sekolah sukan negeri pun kita perlu ada all these facilities untuk kita
terapkan sains sukan di peringkat preparation di peringkat negeri. Jadi dari segi kepakaran tu kita perlukan bantuan. Kita tak boleh work alone. Daripada? Kita perlukan bantuan. Kita tak boleh work alone. So, saya rasa kita banyak pakar-pakar di IPTA, IPTS yang perlu kita dapatkan mereka ni untuk bersama-sama dan mereka harus contribute back to the country dengan cara menyumbangkan kepakaran mereka untuk membantu Institut Sukan Negara dalam memajukan sukan negara. Sorry, I don't mean to interrupt, but thank you so much for Memang bringing nak up interrupt that IPTA. Yes, memang I nak interrupt pasal ni because IPTA, a lot of ramai daripada agensi-agensi kerajaan tidak menggunakan IPTA dan IPTS kita dengan sepenuhnya. I don't know why. Maksud saya dalam bahan penyelidikan, dalam bahan, I mean there is, but it's not enough. Dan kalau ISN boleh start off this, I mean, in a more... I think kita dah start pun sebenarnya. Kita dah mula jalinkan hubungan dengan beberapa institusi. For example, last 2 bulan sudah kita telah sign MOU dengan UNIMED di Perlis dalam sports engineering. Dan a few more coming in. Jadi, dan saya seboleh mungkin dalam pembentangan kita kepada ahli lembaga kita, kebanyakan ahli lembaga kita pun orang-orang yang agak credibility tinggi dalam bidang akademik. Jadi mereka pun telah bersetuju supaya kita mula mengajak IPTA sebagai satu partner yang rapat dengan ISN. To the extent kalau kita punya satellite center di negeri besok ditempatkan di IPTA di negeri, sekurang-kurangnya kita akan dapat letakkan ISN satellite center bersama dengan pakar-pakar yang ada di keliling mereka. Dan sudah tentu bila berada berdekatan, insya-Allah saya rasa pakar-pakar kita yang ada ni akan datang membantu. Jadi kita akan dapat lebih cepat lagi, orang kata apa, budayakan lagi sains sukan tu di peringkat akar umbi. Okey, baiklah. Di awal tadi saya ada menyebut tentang kejayaan pelumba negara Zulfahmi Khairuddin dalam menerusi sukan permotoran. Jadi setakat ini bagaimana ASN dan juga sukan permotoran, kerana baru-baru ini ialah ada disebut tentang ASN akan juga turut sama-sama untuk membantu atlet-atlet sukan permotoran. Untuk aplikasi sains sukan. Sebenarnya kita ada perbincangan awal, sebenarnya ada seruan ataupun pandangan untuk kita terlibat dengan sukan pemotoran. Tetapi dalam sukan pemotoran ni, sebagaimana kita maklum, mereka adalah terdiri pada company-company pengeluar-pengeluar kenderaan yang sudah tentu mempunyai pakar-pakar engineering teknologi mereka yang tertentu. Dan apa yang kita boleh bantu dan kita telah pun tawarkan dan tertakluk kepada kesediaan pihak kelab dan sebagainya untuk datang adalah untuk membantu pemandu itu sendiri. Pemandu dan pelumba lah. Dari segi engineering mungkin kita tak boleh lawan betul lah, teknologi dia orang tu lebih advance daripada kita. Tapi dari segi pemandu itu sendiri, mungkin kita boleh bantu mereka dari segi aspek sains sukan yang boleh kita persiapkan mereka ke arah bertanding dalam sukan tersebut. Jadi itu telah pun kita tawarkan dan kita masih menunggu sebenarnya. Belum ada lagi maklum balas daripada pihak-pihak. Mereka masih lagi dalam season competition. So saya rasa mungkin lebih sampai di habis the season, start the new season besok, mungkin kita boleh start the new fresh conditioning program kepada mereka dan sebagainya untuk ke arah the next season. Jadi saya rasa kita bersedia anytime untuk membantu sukan pemotoran. Okey, baik. ASN perlukan dana yang lebih besar tak selepas ini untuk program-program sukan-sukan yang besar? Katanya tadi dah tengok 2020, 2024. Apakah memerlukan dana yang besar untuk memantapkan ASN? Can I answer for you? Kalau orang bagi duit, of course lah. The more the better, right? Saya tanya Ahmad Syafawi. The more the better. Saya rasa benda ni jelas. Even though dalam Yang Amat Perdana Menteri sendiri pun dalam pembentangan belanjawan mereka begitu concern tentang belanjawan tersebut dan beliau telah memberikan satu tambahan yang agak besar dalam program Rio 2016 dan beliau juga tidak lupa mengatakan bahawa ini adalah sebagai satu permulaan untuk kemungkinan mendapat sumbangan-sumbangan yang lain. Jadi saya rasa sudah semestinya lah untuk untuk pembangunan sukan yang begitu mencabar sekarang ni. For example, kita dengar daripada New Zealand spending much more higher daripada kita dari segi Olympic punya preparation. But performance dia pun tidak seberapa. Jadi saya rasa memang ini adalah satu keperluan ataupun kemestian kepada semua pihak. Kalau kita dapat fund yang lebih besar, kita mungkin lebih berani menerokai sesuatu yang lebih mahal. Jadi sudah semestinya lah kalau ada peruntukan yang lebih banyak, alhamdulillah. Dan kalau kita
kalau kita tak dapat pendudukan yang besar pun, kita akan cuba prioritikan yang mana yang kepentingan yang lebih penting untuk kita utamakan. Okey, sekali Harish, apa harapan anda di bawah kepimpinan Cik Ahmad Syapawi Ismail untuk melihat ISN semakin orang kata hebatlah melahirkan atlet-atlet yang kaya dengan apa orang kata ilmu sains sukannya? Tak kira di bawah kepimpinan sesiapa pun. Ya, okey. Janji ISN melakukan tugasnya seperti mana ianya seharus melakukan tugasnya dan bukan get derail from its objective. Dan jika selepas setahun Syapawi kontrak beliau habis, orang lain pula masuk, jangan kerja-kerja Syapawi disia-siakan begitu sahaja. If he continues, good. Tapi kalau orang lain masuk, please let that be continuation. Itu saja harapan saya. Okey, baik, terima kasih. Tapi sebelum tu Encik Ahmad Syapawi mungkin ada ucapan selamat menyambut Hari Pawali kepada kepada atlet-atlet. Happy Deepavali lah pada hari kawan kita sebelah ni. Thank you so much. Dan juga kepada semua pegawai, jurulatih, atlet yang menyambut Pawali. Yang menyambut Hari Deepavali. Dan saya berada di ISN bukan untuk menidakkan pencapaian yang lama. Okay. Saya meneruskan dan memperkukuhkan. Exactly. Jadi maknanya sumbangan mereka yang lepas daripada zaman Dr. Nurin Darul dan sehinggalah zaman Dr. Ramlan, mereka telah memberikan sumbangan yang terbaik dan kesinambungan ini diteruskan dan dipertingkatkan lagi. Jadi itu tugas saya di Institut Sukan Negara dan kita akan bekerjasama rapatlah dengan semua pihak. Majlis Sukan Negara yang khususnya Sukan Malaysia Tinggi yang meletakkan hala tuju Sukan Malaysia Tinggi dan kita akan support all the sedaya mungkin yang kita boleh lah dalam aspek sains sukan. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Syapawi Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara kerana sudi tampil di Cafe Sukan. Selamat maju jaya kepada anda dan juga tim di ISN. Dan Harish Diol, terima kasih. Thank you. Hari ini datang dengan baju yang cukup cantik sempena Deepavali. Terima kasih. Jadi ini satu penghormatan untuk Cafe Sukan. Kita sampaikan salam kepada rakan-rakan di Astro Awani. Sudah tentu.